Maka bagaimanakah option pilihan yang ada kepada isteri jikalau isteri tadi mempunyai suami yang miskin, penganggur, ataupun menjadi cacat, sakit kerana kemalangan, kerana penyakit dan sebagainya? Maka ada beberapa keadaan. Yang pertamanya tuan-tuan, ada keadaan di mana suami itu bukan kata dia miskin, tapi dia sengaja enggan membayar nafkah isteri dia. Dalam keadaan yang macam ni, kalaulah si isteri itu mendapati bahawa sebenarnya suami dia kaya, tapi suami dia enggan membayar nafkah kepada dia, maka ada beberapa pilihan kepada isteri yang berhadapan dengan suami yang macam ni, suami yang sengaja melalaikan memberi nafkah dekat dia. Setiap kali minta duit, dia jawab tak ada duit. Gaji banyak, gaji 10,000, 15,000, tapi duit tak ada. Nak beli barang dapur tak ada duit, nak pergi Maidin tak ada duit, nak pergi Lotus tak ada duit, nak pergi market tak ada duit. Tapi kita duk tengok dia beli basikal, tengok resit 20,000 beli basikal. Contohlah, ni tak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Minta duit, tak ada duit. Tapi kita tengok dia duk tukar sport rim, tengok resit 5,000, 8,000. Kita hanya minta 400, 500 buat habuan nak pergi kedai beli barang dapur, dia kata tak ada duit. Tapi dia segala aksesori motor dia, aksesori hobi dia, kenderaan dia, habis segala benda tu, semua benda mahal. Ini contoh suami yang sengaja buat jahat kepada isteri dia, sengaja tak mau bayar nafkah keluarga dia. Maka siapa-siapa di kalangan isteri dia ada suami yang macam ni, dia ada beberapa pilihan untuk dia yang diberikan sebagai jalan keluar oleh agama. Apa jalan keluar dia tuan-tuan? Yang pertamanya, isteri boleh mengambil harta suami dia walaupun tanpa izin daripada suami. Sebagaimana yang berlaku dalam kes Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, pergi buat aduan kepada Nabi. Boleh? Tengok seluar suami tergantung kat dinding, ambil dompet, tebal je dompet dia kan, ambil sekeping, dia tak tahu kan, dia tak perasan pun, ambil sekeping kan. Lepas tu esok ambil sekeping pula, dia tak tahu. Kalau bagi tahu kat dia, bergaduh. Bila bergaduh, masalah lah. Bergaduh depan anak pula, dia pergi maki isteri dia, ada kata macam-macam. Suami kedekut tuan-tuan, macam mana nak buat? Ambil sekeping. Dalam keadaan dia tak tahu, boleh? Jangan ambil lebih, ambil sekadar mencukupi untuk perbelanjaan kan? Jangan pula dia pergi ambil banyak kan? Buat beli barang kemas lah, buat beli benda-benda lain, beli saham apa semua, tak boleh lah. Untuk keperluan yang tu boleh. Itu yang pertama. Baik, kalau tak boleh macam mana? Tambah pula sekarang ni tuan-tuan, banyak cashless, tanpa cash. Tengok dompet suami, nipih ke dompet suami, tak ada duit, semua pakai kad, semua pakai kad. Nak buka phone suami pun, nak scan pun tak boleh, semua pakai, nak kena tengok muka pula, tengok wajah, pakai fingerprint, apa thumbprint, apa semua ni, password lah, tak boleh. Nak buat macam mana? Pilihan yang kedua, sabar. Sabar, dan sabar ni bukan sabar dalam keadaan kosong, tapi sabar dan nafkah yang tidak dibayar itu boleh dianggap sebagai hutang pada masa akan datang. Boleh dianggap sebagai hutang pada masa akan datang yang wajib dibayar oleh suami
pada masa akan datang. Dan ini antara pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah. Ulama mazhab Syafi'i kata hutang. Ulama mazhab Hambali pun kata itu adalah hutang. Ulama mazhab Maliki pun kata hutang. Kalau dia tak bayar, katalah 10 tahun suami tak bayar nafkah, kita kumpul, tulis. Kan? Tulis. Kalau satu hari suami terjumpa kertas atas meja, ni hang tulis apa ni? Kan? Inilah hutang abang ingat. Saya tak record, saya record. Boleh? Tulis. Supaya kita nak senang, kita nak claim pada masa akan datang. Boleh. Cuma amalan di mahkamah syariah sekarang ni tuan-tuan, amalan di mahkamah syariah sekarang ini di Malaysia, kebanyakan negeri, keputusan yang diberikan oleh mahkamah syariah di Malaysia kebanyakannya mengatakan bahawa hanya kalau ada perintah mahkamah. Katalah sebulan suami wajib bagi nafkah ke isteri dia RM500 ataupun RM1000. Ada perintah mahkamah. Suami tidak bayar sebagaimana perintah mahkamah, barulah itu dianggap sebagai hutang. Itu amalan sekarang dalam negara kita. Selagi tidak ada perintah mahkamah, walaupun isteri kata suami tak pernah bagi nafkah dekat dia 10 tahun, 20 tahun, itu tidak dikira sebagai hutang. Dan kalau tuan-tuan buat permohonan ke mahkamah syariah pun, mahkamah syariah tidak akan meluluskan permohonan itu. Itu amalan sekarang di mahkamah syariah untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi siapa yang nak jadikan itu sebagai hutang, dia kena pergi buat cepat-cepat di mahkamah syariah supaya hakim keluarkan perintah berapa banyak sebulan yang suami dia kena bayar nafkah kepada dia. Cuma lazimnya dalam masyarakat kita ni, kalau tidak bergaduh yang serius, biasanya isteri dia tak mau pergi ke mahkamah. Mahkamah ni tuan-tuan, kebanyakan orang dia tak sukalah kan pergi mahkamah.